Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi muallifi hadzal kitabi wa masyayikhihi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidina wa li amwatil muslimina wal muslimati fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatan taliqu bika minka ilayhi salatan tastaghriqu kulla salatin sallaita alayhi fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawamik salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah lana abwaba fadlik wa anshur alayna khazaina rahmatik wa aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bahwa
bahwasanya seorang telah hilang satu saat daripada umurnya pada yang lain daripada barang yang dijadikan baginya. Sesungguhnya panjang atasnya kerugian, dan barang siapa melampaui 40 tahun dan tidak ghalib kebajikannya atas kejahatannya, maka mensedia ia kepada neraka. Dan pada ini nasihat memadai bagi ahli ilmi. Baik. Tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat kita bertemu lagi di dalam kuliah ini dan juga dapat kita menyambung lagi muzakarah kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya yang tersebut, dapat kita berkumpul dan meneruskan lagi pengajian yaitu pada muka surat 3 pada katanya, dan bahwasanya seorang telah hilang satu saat daripada umurnya. Ini dipanggil masuk di dalam nasihat ula. Artinya nasihat yang pertama daripada nasihat-nasihat dan juga wasiat-wasiat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita semuanya. Baik. Jadi asalnya dia kata, hai anakku, setengah daripada barang yang dinasihat dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya, yaitu sabdanya alaihi salam, bermula alamat berpaling Allah Ta'ala daripada hamba, yaitu barang berbimbang hambanya dengan barang yang tiada sayogianya. Itu kita dah baca dah dulu. Kan? Baik. Jadi sambungannya itu, dan bahwasanya seorang telah hilang satu saat. Saat di sini tuan-tuan dipanggil sa'ah lughawiyah, bukan sa'ah falakiyah. Sebab sa'ah dia ada dua makna. Ada sa'ah lughawiyah, ada sa'ah falakiyah. Kalau sa'ah lughawiyah dengan makna masa yang sedikit, satu makna dengan lahzah atau burhah. Dalam bahasa Arabnya satu ketika yang sedikit. Kan? Tapi kalau sa'ah falakiyah dengan mana satu jam, sama dengan 60 minit. Bukan sa'ah falakiyah di sini, tapi sa'ah di sini dia bagi sa'ah lughawiyah. Sa'ah pada bahasa saja dengan mana masa yang sedikit, masa yang singkat. Baik. Jadi katanya seorang telah hilang satu saat kita panggil saat. Kalau dalam bahasa Arab sekarang panggil saniyah. Kan? Baik. Hilang satu saat, satu detik ya daripada umurnya. Hilang tu pada yang lain daripada barang yang dijadikan baginya. Jadi seorang itu dia menghabiskan masa dan juga waktunya pada perkara yang bukan tujuan diciptakan anakan dia tu. Baik. Jadi apakah hikmah dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadi dan menciptakan kita?
Yaitu kita berbalik kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka itu berbuat ibadat kepada-Ku, supaya mereka itu menyembah Aku. Ada ulama tafsir supaya mereka itu mengenali-Ku. Ada juga ulama tafsir supaya mereka itu mentauhidkan Aku. Jadi kalau ulama tafsir liya'budun, mana terjemah supaya mereka itu berbuat ibadat pada-Ku. Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budun dengan makna liya'rifun, supaya mereka itu mengenalku. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi mentafsirkan liya'budun dengan makna liyuwahidun, supaya mereka itu mentauhidkan Aku, mengiktiqadkan akan keesaanku. Baik. Jadi di situ kita boleh buat kesimpulan bahawa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadi dan menciptakan jin dan manusia ini ialah untuk apa? Untuk kita berbuat ibadat kepada Dia, untuk kita menyembah Dia, untuk kita mengenal Dia, dan untuk kita mentauhidkan Dia. Tiba-tiba masa kita itu, waktu kita itu berlalu begitu saja tanpa kita berbuat ibadat kepada Allah. Masa kita berlalu begitu saja tanpa kita menyembah Allah, tanpa kita mentauhidkan Allah, tanpa kita ma'rifah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka masa kita yang berlalu tanpa tujuan tersebut itu apa jadi? Kata Imam Ghazali, dia kata sesungguhnya panjang atasnya atas seorang itu kerugiannya. Rugilah yang amat besar. Saya berkata rugi, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kerana masa itu ialah umur kita. Waktu itu adalah umur kita. Bila waktu itu kita sia-siakan, kita buat perkara yang tak ada faedah dan juga tidak ada manfaat, maka rugi. Rugi, sangat-sangat rugi. Kan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, yaitu satu hadis yang berbunyi, ma min sa'atin tamurru 'ala ibni Adam wa lam yazkurillaha fiha illa khasira yaumal qiyamati atau kama qala. Nabi kata tidak ada satu saat, tidak ada satu detik yang berlalu ke atas seorang insan itu yang di mana pada masa dan waktu itu seorang insan ini tidak mengingati Allah. Satu detik saja, satu masa saja, satu waktu saja berlalu, tapi masa tu seorang insan ini lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingati Allah, tidak mengenang Allah, melainkan rugilah dia pada hari kiamat nanti. Rugi, sangat rugi. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kalau tiap detik, tiap masa kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu ganjaran yang cukup besar. Dan lagi pula zikir ini bukan terhenti dan terikat pada masa dan tempat. Dan tidak seperti semayang. Semayang dia ada waktunya, dia ada masanya. Puasa juga dia ada waktunya, ada masanya.
Haji umrah ada masa dan waktunya. Begitu juga dengan amal ibadat yang lain. Tapi zikir tidak ada masa, tidak ada tentu, tidak ada masa, tidak ada waktu dan juga tempat. Dengan makna di mana-mana tempat, di mana-mana waktu dan masa kita boleh mengingati dan juga mengenang Allah. Tapi kalau masa dan waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita mengingati Allah, maka rugilah orang itu pada hari kiamat nanti. Bukan lagi sikit-sikit, tuan-tuan, rugi yang amat banyak. Cuba kita tengokkan dan cuba kita lihat kepada ahli-ahli dunia. Kenapa mereka berikan masa dan waktu? Kerana bagi mereka masa dan waktu itu adalah keemasan. Kalau mereka lambat sekian masa dan waktu, maka mereka terlepas dan terluput daripada peluang dunia mereka. Itu mereka likan waktu siang, malam, pagi, petang atau tempat likan. Kerana masa itulah bagi mereka sangat berharga. Itu bagi ahli dunia. Maka demikianlah juga ahlullah, ahlul akhirah. Mereka tidak akan biarkan masa dan waktu mereka berlalu begitu saja tanpa mengingati dan mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka lupa pada masa itu, akan rugilah yang amat besar pada hari kiamat kelak. Baik, itu satu hadis, tuan-tuan. Ada lagi satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang duduk dalam syurga dah, tapi dalam syurga tu dia lupa kat Tuhan. Pasal mereka seronok dengan nikmat-nikmat, kelazatan-kelazatan, kesedapan-kesedapan dalam syurga. Maka akhirnya mereka menyesal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yata'assaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yazkurullaha fiha." Nabi kita sebut dalam, "Laisa yata'assaru ahlul jannah." Tidaklah merasa rugi oleh penghuni-penghuni syurga. Mereka duduk dalam syurga ni. Tapi tuan-tuan kita kalau duduk dalam syurga rasa tak apa dah. Tapi mereka ni sudah duduk dalam syurga, tetapi dalam syurga itu mereka masih lagi menyesali. Mereka rasa rugi. Rugi apa? Iaitu illa ala sa'atin marrat bihim walam yazkurullaha fiha, kecuali melainkan atas satu saat yang berlalu pada mereka, tapi sedangkan mereka tidak menyebut Allah pada saat tersebut. Kan pada saat tersebut duduk dalam syurga dan dikelilingi, dilingkungi dengan nikmat-nikmat syurga, tiba-tiba dia lupa pada Allah satu saat saja, satu detik saja, maka mereka sangat-sangat menyesal, rugi. Dan tuan bayangkan, itu orang yang duduk dalam syurga dah. Bagaimana dengan kita yang belum lagi masuk syurga ni? Masa kita ni dibuang begitu saja dengan macam-macam lagi kelalaian, ghaflah dan sebagainya. Kan? Maka sebab itulah tuan-tuan, apabila kita buang masa dan juga buang waktu pada perkara-perkara yang bukan tujuan diciptakan, bukan untuk ibadat, bukan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebab itulah kita ini tertegah dan juga dilarang daripada dan berada di dalam hadrat Allah. Apa maksud kita ini di tengah berada di dalam hadrat Allah? Maknanya kita tak mampu mengingati dan mengenang Allah setiap masa, setiap ketika, hatta sehingga di dalam sembahyang pun
kita tak ingat Tuhan. Duk ingat Tom Yam kedai sebelah. Betul kan? Tak ingat semayang, duk ingat Tom Yam. Pak Isya lagi ingat Tom Yam. Mi goreng. Ingat kita. Kerana apa? Kelalaian menguasai kita. Apabila kelalaian itu menguasai kita, maka kita tidak mampu untuk mengenang dan juga mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ada pada kita janabah. Faham tak janabah? Janabah itu istilah fiqh kan? Kita fiqh dia panggil ada satu bab, dia panggil bab janabah. Dia panggil hadas janabah, panggil junub, orang yang berjunub maka ada padanya janabah. Baik, bila kita mengaji fiqh dalam bab janabah, apabila seorang itu berjunub, tuan-tuan, apa perkara yang dilarang ditegah ketika dia berjunub? Dengar tu, apa dia benda yang dilarang ditegah pada ketika dia berjunub? Orang yang ketika berjunub ataupun ketika hadas besar, maka ditegahkan daripadanya itu beberapa perkara. Pertama, ditegahkan semayang. Dia tak boleh semayang. Apa tujuan semayang? Tujuan semayang ialah kita nak munajat dengan Tuhan. Sebagaimana dalam hadis, innamal musalli munajin rabbahu. Orang yang sedang semayang itu ialah orang yang sedang bermunajat dengan Tuhannya, berbisik-bisik dengan Tuhannya. Ni nak semayang tak boleh, berarti dia tidak boleh bermunajat dengan Tuhan, berbisik-bisik, cakap, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dilarang. Orang yang berjunub juga, tuan-tuan, ketika dia hadas besar, dia ditegah dan dilarang daripada membaca harfan min hurufil Quran. Dia bagi satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, haram dia baca. Haram dia baca. Maknanya dia tidak boleh baca kalam Allah, kerana baca kalam Allah itu boleh mendekatkan seorang kepada Allah. Bila mana dia tidak boleh membaca kalam Allah, artinya dia tidak boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Bila tak boleh dekat, artinya jauh dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesan berjunub. Orang yang berjunub lagi apa lagi? Dilarangkan tawaf. Tak apalah tu tawaf. Dilarang daripadanya lagi masuk ke dalam masjid. Tengok, tak boleh masuk dalam masjid. Tengok dalam bab fiqh, itu dipanggil apa? Dia panggil janabah zahirah. Janabah zahir. Kerana janabah dia ada dua kategori. Yang pertama dia panggil janabah zahirah, yang kedua janabah batinah. Itu kata ulama, kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus, lil janabati zahiratun wa batinah. Bagi janabah itu ada zahir, ada batin. Kan? Janabah zahir melarang, mencegah seorang itu daripada masuk ke dalam masjid dan juga daripada baca kalam Tuhan. Kalau kita berjunub, kita tak boleh masuk dalam masjid. Kalau kita berjunub juga, kita tidak boleh baca Al-Quran. Itu janabah zahir. Adapun janabah batin, katanya tamna'uhu min dukhuli hadratillah wa fahmi kalamih. Janabah batin itu iaitu mencegah seorang daripada masuk di dalam hadrat Allah dan juga daripada memahami kalamnya, yakni Al-Quran. Berapa ramai orang baca Quran tapi tak faham Quran. Kenapa dia tak faham? Kerana ada janabah batinah. Apa itu janabah batinah? Janabah batinah, tuan-tuan, ialah ghaflah, iaitu kelalaian.
yang kita bincang ni. Tiap-tiap saat yang berlalu begitu saja tanpa kita mengingati Allah, maka orang itu akan rugilah pada hari kiamat nanti dengan kerugian yang amat besar. Jadi apa benda yang menyebabkan dia lalai itu, hanya menyebabkan dia ini rugi ni, yaitu ghaflah, kelalaian yang kita sebutkan jadi janabati ghafalatihi. Dia panggil janabah, kelalaian. Orang panggil kelalaian yang diserupakan dengan junub pada pihak tertentu. Orang yang berjunub itu daripada masuk ke dalam masjid dan juga membaca kalam Allah, maka tertegahlah orang yang lalai itu daripada berada dalam hadirat Allah dan juga memahami rahsia-rahsia kalam Allah. Inilah puncanya tuan-tuan. Kita banyak boleh pandai baca Quran, tapi kita tak memahami Al-Quran. Kita tak memahami batin yang tersirat di dalam Al-Quran. Sebabnya ghaflah, kelalaian. Sebab itu kita jangan lalai daripada apa tujuan hikmah yang Allah telah ciptakan kita. Jadi Imam Ghazali dia sebut nasihat, dia kata bahawasanya seorang telah hilang satu saat daripada umurnya pada yang lain daripada barang yang dijadikan baginya, sesungguhnya panjanglah atasnya kerugian dan juga penyesalan. Baik. Jadi apa maksud yang nak disampaikan dan juga nak dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita? Maksudnya tuan-tuan, hendaklah kita habiskan masa umur kita ini dengan berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gunakan atau kita perhabiskan umur kita ini pada perkara-perkara yang sia-sia, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Itu maksud yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali. Sebab itu pernah ditanya oleh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh seorang. Apa soalan itu? Ayyun nasi khairun. Nabi kita ditanya, siapakah manusia ataupun siapakah orang yang baik? Jadi kita nak tahu dan kita nak kenal orang yang baik itu macam mana. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu ialah orang yang umurnya panjang, tapi panjang di dalam berbuat amal kebaikan. Itu orang yang baik. Dan Rasulullah ditanya pula kan, wa ayyun nasi syarrun, siapakah pula orang yang jahat? Dalam hadis yang lain kan, Nabi ditanya pula, siapa pula orang yang jahat? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang jahat itu ialah orang yang umurnya panjang tapi amalnya tidak baik. Amalnya tidak baik. Umur panjang tua dah sampai umur 70, 80 panjang ni, tapi dia buang masa kepada perkara-perkara yang tak ada faedah. Ini orang baik kah? Tak baik. Sebab di antara perkara yang tidak baik itu, iaitu kita buat perkara yang tidak memberi faedah.
berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara alamat dan juga tanda keindahan, keelokan, kesempurnaan iman dan Islam seseorang itu, yaitu meninggalnya akan perkara yang tidak memberi faedah, tak manfaat. Umur panjang tapi duk buat benda-benda yang tak ada faedah, tak ada manfaat. Ini baikkah? Masuk dalam kata syar, masuk dalam orang yang panjang umurnya tapi amalannya tidak bagus. Kerana buat perkara-perkara yang tak ada faedah, tidak ada manfaat, itu masuk dalam kata perkara yang tidak bagus, tidak baik. Tuan-tuan, puan, hadirin hadirat sekalian, lagu mana kita buat contoh macam ni? Seperti ada seorang ulama di Mesir, kan? Seorang ulama di Mesir, dia ni dari rumahnya ke tempat mengajarnya itu tiap-tiap hari lah, pergi balik. Selepas pada pergi balik itu, tuan-tuan, satu hari waktu ketika dia balik, dia terpandang sebuah rumah. Dia kata, rumah ni bila tambah? Selalunya dia pergi balik rumah tu tak ada renovate. Macam masjid kita kan, contohnya yang renovate tak apa, tak ada renovate. Tiba-tiba bila rumah ni tambah? Dia terfikir, bila rumah ni ditambah? Dia fikir, jadi fikir bila rumah tu ditambah, bukan rumah kita tapi rumah orang. Kita fikir rumah orang tu ditambah, itu termasuk dah dalam memikirkan perkara yang tidak ada faedah. Itu dah masuk dalam kata ma la ya'ni, masuk dalam perkara yang tak ada faedah. Sebab apa? Sebab bila kita fikir begitu, bila dia tambah rumahnya, kemudian kita akan fikir lagi, dia ambil duit mana tambah. Kalau kita fikir lagi, siapa bagi kebenaran, keizinan nak tambah. Jadi fikir tu panjang, memikirkan hak orang lain yang tidak memberi faedah apa pada kita. Kadang-kadang memikirkan gitu membawa kepada jahat pula hati kita. Dia ni tambah tak rompak bank mana ni. Tengok, kita ada su'udzon, jahat sangka kepada orang lain. Setahu aku dia ni bayar nak tambah, tiba-tiba dia tambah tak jual dadah bah. Ni sahaja dia main perasaan sifat jahat dalam hati kita. Jadi akan mendatangkan perkara yang tidak ada faedah dan juga tidak ada manfaat. Macam yang kita duk fikir perihal orang lain, no, dia tu kerja apa? Dulu pakai kereta kancil lah, pakai kereta Honda. Kerja apa saat ni? Tukang macam-macam. Fikir benda hal yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Ini masuk di dalam kata buang juga masa dan juga waktu pada perkara-perkara yang tidak ada faedah. Maka orang yang macam ni akan rugilah, besar kerugiannya pada hari kiamat kelak. Dan puan-puan, tidak besar kerugian pada ketika itu, besarlah penyesalannya. Menyesal pada masa itu tak ada faedah dah, tak ada guna dah. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, oleh kerana kita membincangkan tentang penyesalan, maka suka saya nak kongsikan. Menyesal ni dia ada berapa macam, berapa kategori. Harap tuan-tuan jangan cemui. Ini passion saya. Passion saya begini. Telah orang panggil tori, cara style orang tak semacam kan. Dia panggil tori, baca kitab, cara baca kitab. Baik. Jadi penyesalan ni ulama, iaitu antaranya ialah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitabnya Rawdatut Talibin
Umdatul Muftin menyebut bahawa menyesal itu terbahagi kepada 4 bahagi. Ada 4 bahagi. Yang pertama dia bagi nadamatul yaum, menyesal pada hari itu. Itu bagi nadamatul yaum, menyesal pada hari itu. Hari itu saja dia menyesal, lepas itu dia tak menyesal lah. Maka contoh bagi orang yang menyesal pada hari itu, Imam Nawawi dia buat contoh. Dia kata seperti seorang yang keluar daripada rumahnya nak musafir ke tempat yang jauh, tapi dia keluar pada hari itu dia tak makan. Sampai tengah hari perut lapar. Menyesal aku tak makan tadi. Kalau aku makan dulu pun tak apa. Itu namanya nadamatul yaum, menyesal kerana tak makan pada hari itu. Hak tu tak apa lagi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal RNR banyak kan? Kalau orang dulu berjalan tak ada RNR kan, tempat perhentian tu tak ada. Tapi sekarang ni banyak RNR. Kita nak pergi Kuala Lumpur berjambah, dan RNR kita paling dekat sini Gurun, pergi Gurun, lepas tu apa lagi Sungai Bakar, mana lagi nak atas tu. Sampailah dah RNR banyak, tak takut. Ni semua orang dulu kalau keluar nak musafir mesti dia makan dulu. Kalau tak makan sampai satu tempat, dia lapar, dia menyesal, aku tak makan hari ini. Itu namanya nadamatul yaum. Tak apa lagi itu tuan-tuan. Yang kedua dia bagi nadamatul as-sanah. Nadamatus sanah maksudnya menyesal tahun. Maknanya tahun tu dia menyesal, tahun tu dia menyesal. Maka menyesal tahunan ni dia bagi nadamatus sanah, iaitu contohnya seperti orang yang buat bendang. Orang buat bendang tahun tu, bila dia mengerat padi atau tuai padi, maka dia seronok sebab dia dapat kan keuntungan daripada bendangnya itu. Ada pun bagi orang yang tak buat bendang kan, tapi dia ada bendang, dia ada bendang tapi dia tak buat bendang. Ketika mana dia tengok orang yang buat bendang tu kan mengerat padi, ketika tu dia rasa apa? Menyesal aku tak buat bendang sedangkan aku ada bendang. Itu namanya nadamatus sanah. Hak ni tak apa lagi, sebab tahun depan kita boleh buat pula. Gitu. Tak apa lagi yang tu. Baik. Lepas tu yang ketiga tuan-tuan dia bagi nadamatul umri. Dia panggil menyesal seumur hidup. Nadamatul umri ni kita panggil menyesal seumur hidup. Mana iaitu apabila dia berkahwin dengan seorang wanita yang huduh. Bila dia menikah dengan seorang perempuan yang huduh, baik nak menikah kedua tu susah. Melainkan perempuan tu dia cerai, ataupun perempuan tu dia mati, baru dia boleh menikah lain. Tapi kalau dia menikah yang pertama dengan perempuan tu tak elok, huduh, lepas lalu tengok-tengok ada perempuan cantik pula, Allah, menyesal aku menikah dengan dia ni. Tu bagi nadamatul umri, menyesal aku menikah dengan dia. Kalau aku tak menikah dengan dia pun tak apa. Sebab apa? Kita tengok ada lagi yang lebih segar, yang lebih cantik, yang lebih perawan, yang lebih cerita lagi. Tiba-tiba kita menikah dengan perempuan yang karihatul manzar. Orang Arab panggil karihatul manzar, pandangannya jelek, kurang enak pandang, menahuduh lah, tak apa sikap. Baik.
Tak apa lagi kata yang tu. Sebab boleh jadi dia umur pendek, kita boleh nikah lain. Dan boleh jadi juga kita minta nak nikah yang kedua, kita boleh nikah nombor 2, kan? Atau yang 3 dan juga yang keempat. Tak apa lagi yang tu. Tapi keempat ini, inilah yang kita bincang di sini, iaitu namanya nadamatul abad. Nadamatul abadi. Dia bagi menyesal selama-lamanya. Apa menyesal selama-lamanya? Inilah waktu kita boleh buat ibadat, tapi kita tak buat ibadat. Ini orang ini akan menyesal selama-lamanya. Waktu dia boleh menuntut ilmu, mengaji, ada peluang dan kesempatan, tapi dia tak rebut peluang dan kesempatan itu, orang ini akan menyesal selama-lamanya. Patut jangan kita sampai kepada tahap ini. Kalaulah kita boleh buat ibadat masa tu dan waktu tu, jangan kita sia-siakan. Rebutlah peluang dan kesempatan itu. Kalau waktu tu kita boleh baca Quran, kita boleh baca, kita berzikir, kita boleh bersalawat ke atas Nabi SAW, buatlah. Jangan kita sia-siakan waktu berlalu begitu saja. Kerana kalau kita sia-siakan, biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa zikir dan sebagainya, maka rugilah kita di akhirat nanti. Ini maksud yang disampaikan nasihat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah